الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة الله رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والشكر لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kita berbagai nikmat, dan jikalau kita bandingkan seluruh nikmat itu dengan amalan dan ketaatan kita kepada Allah, maka tidak akan pernah sebanding. Salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Dan saya muliakan para ulama yang dikasihi, sedang tuan-tuan dan puan-puan dan sidang pendengar sekalian. Pada minggu yang terdahulu kita telah berhenti pada ayat yang ke-198 dalam surah Al-Baqarah. InsyaAllah pada minggu ini kita akan teruskan renungan kita, iaitu pada ayat yang ke-199 dalam surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Mafhumnya, selain dari itu hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai, dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Summa afidu min haitsu afadan nas. Dalam dua ayat sebelum ini juga digunakan perkataan afidu. Afidu maksud, kalau kita tengok asal afidu ialah daripada faid, banjir. Faid tu banjir. Afidu maknanya asal murak kehendaknya ialah keluar daripada Arafah. Iaitu bila manusia ni dia keluar daripada Arafah macam banjir. Jadi Al-Quran menggunakan perkataan afidu. Afidu maknanya banjir. Benda maksud banjir, air yang ada dalam simpanan kita, dia tidak melebihi, maka kita tak panggil banjir. Ada lokang parit penuh air, tapi tidak banjir sebab dia tidak melimpah, dia tidak membanjiri, dia tidak melebihi. Tapi manusia di Arafah, ketika keluar daripada Arafah, ketika Allah menyuruh lepas mewukuf di Arafah selesai, maka summa afidu, maknanya kemudian kamu keluar, turun daripada Arafah. Keluar daripada Arafah, bila manusia keluar ni nampak kebanjiran manusia tadi. Sebelum ni pun disebut kata afidu juga dah. Afattum min fa iza afattum min arafatin. Pada ayat dulu disebut juga ketika kamu membanjiri Arafah. Jadi di sini summa afidu min haitsu afadan nas. Kemudian selain daripada itu hendaklah kamu keluar sesawukuh, keluar daripada Arafah. Bila manusia keluar tadi, nampak kebanjiran manusia tu penuh. Kita tengok dalam TV musim haji, orang tawaf macam mana. Tengok daripada atas macam pasir yang putih beliung, dia dilarikan putih beliung, musim nampak
Maknanya dari segi ibadah haji ni tidak ada beza. Kita lepas dah. Bukan lepas hatu raya nak pergi haji macam orang kata di Kelana Jaya lepas hatu raya. Bukan. Tak ada benda dah. Lepas pakak, harta, lepas belaka. Kalau suruh 45, tak ada orang kaya tak kena. Orang kaya jadi 30 dah. Tak ada begitu. Nah, selipar pun kena buka belaka. Sama saja bila tengok ni ketika orang bertawaf tadi. Jadi manusia berdoyong-doyong, mana penuh. Manusia memenuhi keluar. Kemudian kamu keluarlah daripada tempat di mana manusia keluar, iaitu di Arafah. Dan yang membezakan ibadat haji dan umrah adalah Arafah. Al-Hajju Arafah. Kata Nabi, haji itu adalah Arafah, iaitu wukuf di Arafah. Itulah intipati daripada haji tadi. Akhir ianya ialah kena wukuf di Arafah. Wastaghfirullah, maka hendaklah minta ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita dua jalan, iaitu jalanan ke syurga dan jalanan ke neraka. Dan akal kita faham, akal kita memahami. Kita dengar, kita belajar, kita baca Quran, kita tengok dalam hadis, kita faham. Tapi jangan kita lupa bahawa kita juga dibekalkan dengan nafsu, dengan kekuatan syahwat yang seringkali mengajak kita kepada keburukan. Kenapa dikatakan seringkali atau banyak kali? Kenapa tak katakan keburukan tu? Tidak. Kerana kekuatan syahwat tadi juga sebahagian daripada anugerah. Kalau tidak ada syahwat, keinginan untuk makan, mana tidak ada kelangsungan bagi manusia. Kalau tidak ada keinginan untuk tidur, maka manusia akan jatuh sakit, dan sebagainya. Kalau tidak ada kekuatan syahwat dari segi perhubungan suami isteri, lelaki perempuan, maka tidak ada kesinambungan pada zuriat manusia, tidak ada pembiakan dan sebagainya. Jadi kekuatan syahwat kita juga salah satu daripada 3 kekuatan yang diberikan oleh Allah. Itu kekuatan akal, kekuatan syahwat dan kekuatan marah. Jadi dengan syahwat tadi ada keinginan. Kalau orang tidak ada kekuatan syahwat, tidak ada keinginan dalam hidup dia, berarti orang yang patah hati, putus harapan. Maka orang yang patah hati ni, kita tengok muka dia pun tidak ada semangat untuk hidup. Patah hati. Tengok makan tak selera, tidur tak boleh pejam mata. Tengok orang puan dia macam tengok batang kayu. Jadi tidak ada apa, tak ada benda. Jadi orang macam ni dia patah hati, putus pengharapan. Jadi tidak ada semangat, tidak ada keceriaan dalam hidup dia. Kerana itu kita katakan nafsu itu seringkali membawa kepada keburukan. Tetapi bukan semuanya. Jadi akal lah yang memandu tadi. Jadi kita tahu baik buruk, jalanan ke syurga, jalanan ke neraka kita tahu. Tetapi seringkali kita hilang pertimbangan. Sebab apa hilang pertimbangan? Sewaktu nafsu memandu akal kita, ia mari gelak. Tanya orang-orang yang sudah menyesal, buat salah, masa tu gelak, akal gelak. Tak nak mikir dah lepas ni benda apa. Jadi bila gelak tadi akal tu, kita kata bahasa Terengganu kita panggil gelak gambar. Mari gelak gambar. Mari gelak gambar. Kalau ada hitam putih tak apa dah. Ni gambar gelak terus. Gelak, jadi nafsu tu dibawa, nafsu yang direba akal kita, bukan akal kita direba nafsu. Jadi sering kali begitu. Kalau Tuhan ikut buku terus, tak. Kalau Tuhan ni dia ikut Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia ikut dulu straight, tak buka pintu taubat, kita tak tahulah. Kita tak tahulah.
Dok tuan-tuan lah, takut hok cakap ni pun dulu kok. Dok, hok cakap ni pun dulu dah kena. Pasal kita seringkali hilang pertimbangan. Ada orang kalah dengan orang puang, maka setan tahu dia dak gerak situ. Setan ni dia study hal kita. Tak. Dia belajar, dia dak buat perkara sia-sia. Dia tengok kita kuat bab pitih, satu sen dak faham pitih orang. Dia dak kacau kau tu. Dia dak kacau kau tu. Dia kacau pun lelos saja. Habis saja, buat pergi kata kebal bazir saja je. Dia tengok orang ni, orang puang dak kalah, pitih dak kalah, tapi jangan beri tahta, jangan beri kuasa ke dia. Pengurusi jawatan kuasa kucar suara, bahan dah suara, lebah ahli rumah dah. Kalau ada rumah dia ada telur atas, ada sambal, orang lain tak ada, baru pengurusi kucar suara. Tak ada sini Zimbabwe, tak ada sini. Tak contoh. Baru kecil baru dak boleh beri kuasa langsung ke dia. Pitih dak ambil. Orang puan dak kalah, kuasa dak boleh. Tak. Mari molek lagi cakap khabar, baru datik pengurusi jawatan kuasa suara pun dak cakap dah. Tengok tas langit dah. Dah. Orang kata, kadu suara ni buat kurang manis sikit, bagus sikit. Apa ni kesihatan. Bagus sikit jaga kesihatan. Mu usah kacau, aku pengurusi. Ikut aku nak buat manis ke masin ke. Aku pengurusi, mu tahu benda. Mari molek lagi. Latik je pengurusi, penuh ranah lagi. Jadi 3 orang ni. Ada orang gila di Basteng. Dia pernah kata, tak tahu dah dia gila ke tak, tapi dia pernah kata, kalau lepas 3 perkara ni, dia kata jadi Tok Wali lah mu, kata. Tu orang Basteng tanya, dah berapa? Harta, wanita, tahta, 3 ter, dia kata. Tak tahu lah dia gila tak gila, tapi benda tu betul. Kalau mari pada orang gila pun dah kira lah benda tu betul. Benda dia kata tu betul. Mari pada buruh tiung sekali pun boleh pakai benda betul. Tak. Jadi 3 tu, setan dia tahu keinginan kita kuat belah mana, kecenderungan kita belah mana. Jadi bab pitih ke, bab harta ke, bab orang puang ke. Tak. Dia tak kira tua muda. Tak kira tua muda. Kadang-kadang orang puan ni, kau tengok kau tua, kau suka. Tahu? Nak orang tua jenis smart. Ada orang tua, kau tua smart, bersih, comel. Jadi cukup belaka dah, kereta ada, rumah ada. Jadi mudah kau tu pula. Gitu Tapi tiga-tiga ni, kalau kita jatuh dalam dia galik. Betul. Galik. Jadi bila kita sedar, kita terus bertaubat kepada Allah. Allazina yaf'aluna fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang apabila dia terbuat maksiat tadi, terus ingat kepada Allah. Dia ingat lalu. Fastaghfiru lidzunubihim. Ingat pada Allah, terus ia istighfar. Maka Allah perintahkan di musim haji ni istighfar. Waktu bulan haram, di tanah haram, semuanya, mana tempat yang molek, waktu yang molek, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah perintahkan surah fastaghfirillah. Wastaghfirillah, maka istighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tak pernah buat dosa? Dan bagi orang yang dekat dengan Allah, kelalaian pun sudah dikira dosa. Lalai, terlupa pada Allah pun dikira dosa dah bagi dia. Bagi kita ni dah lah. Sebab tu dia ada kaedah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bagi orang awam tak ada masalah, tapi bagi orang yang dekat dengan Allah, benda tu sudah dikira berdosa. Jadi kita ini diberi nafsu dan seringkali lari daripada suruhan dan larangan Allah, langgar.
Tapi bila Allah buka kesedarang tadi, mu telajak dah ni, maka kita pun terus beristighfar kepada Allah. Itulah orang yang beriman, bukan tak buat dosa, tapi bila buat dosa terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita daripada kita daripada Terengganu nak pergi Kuantan. Nah, jalan telajak dah. Tengok signboard gambang, U-turn selalu. Jangan pergi terus sampai Kuala Lumpur, U-turn selalu. Jadi Allah buka signboard gambang tu untuk kita istighfar. Sebab tu masa istighfar kena ingat balik yuzkaru fihi zunub, ingat balik dosa kita. Istighfar, ingat balik kita buat benda istighfar. Kena ingatkan balik kesalahan kita tu, maka minta istighfar kepada Allah. Mintalah Allah ampun benda ni. Ingat balik dosa-dosa kita. Tapi nak kata kita tidak akan berdosa, itu susahlah. Memang orang yang beriman bukan orang yang tidak berdosa. Tapi kalau mereka melakukan kesilapan, kesalahan, maka terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ada seorang, ketika dulu ada seorang murid bertanya kepada Syekh. Dia cuba dalam masa sebulan, tiap-tiap hari tu dia cuba tak mau buat salah langsung. Dia cuba tak mau lalai langsung, nak ingat kepada Allah semua pagi, petang, siang, malam. Tak jadi juga, gelecoh juga, lupa juga. Dah lagi turun kerja tu semangat dah, tak mau kamu kata ke orang, tak mau menyakiti orang, tak mau buat maksiat apa semua. Dah. Turun je rumah, masuk je jabat, ada selalu. Kok ni lah, kok tu lah. Pergi pasar pula, cakap pula. Balik rumah malam, muhasabah balik. Oh, jangan keleng aku. Jangan keleng. Tak boleh. Dah lepas. Dah. Dia pun ngadak lah Syekh. Dia tanya Syekh Guana ni, kau kita usaha nak ingat pada Allah, tak mau buat dosa, tak mau lala, kau gelecoh. Dah. Lepas tu Syekh jawab senang saja. Nasib baik lupa, boleh ingat, dia kata. Nasib baik lupa, boleh ingat. Nampak ayat macam nganjing, tapi bukan nganjing. Nak suruh mikir. Orang yang sedar dia dalam lupa, orang yang sedar dia dalam maksiat, orang ni sedar ke tak sedar? Nak tanya. Orang ni dia buat maksiat, dia sedar dia tengah buat maksiat. Orang tu sedar ke tak sedar? Dia sedar. Maka bila dia sedar dia buat maksiat tu, terus dia pun U-turn lalu. Dah orang buat maksiat, dak U-turn, dak gostang balik, itu tak sedar dia tengah buat maksiat. Nak taubat pun apa? Nak minta ampun apa? Sebab tak sedar tengah buat maksiat. Nah, tapi orang sedar, pulas steering lalu, balik lalu, minta maaf, minta ampun lalu kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi mana tidak sapa nyawa ke halqum. Bila sapa situ memang jeng, tak ada lagi dah. Dah. Sebab tu kita jangan berhenti istighfar. Sedar tak sedar dosa kita ada, dosa zahir kita, dosa batin, dosa akan datang, dosa lepas, dosa sekarang ada belaka. Jangan tinggal istighfar. Istighfarlah. Nah, istighfar. Kalau kita tak ada dosa pun kita istighfar, kita boleh pahala istighfar tu. Sebahagian daripada zikir. Nah, istighfar saja, istighfar. Sebab tu kita, kalaulah kita ada tak puas hati kepada orang-orang yang dekat dengan Allah ni, ulama ke, ahli ibadat ke, jawatan kuasa masjid ke, tok imam ke, kita nak kata tu kita kena berhati-hati. Sebab apa? Dia salah, dia istighfar tiap-tiap hari. Kita kata dia ikut belakang. Nak minta maaf malu. Tahu? Kalau boleh pakai topeng, minta maaf, tak tahu siapa belakang topeng. Nak malu muka dah lajak dah, kata parok dah. Kata parok-parok ke tok imam. Dah warna sengar ngai. Marah ke tok imam. Dah warna lambat ngai. Dah, marah. Macam tak betul apa semua. Kata dia lepas sembahyang dia istighfar. Nah, kita tak tahu ada cerita ni. Kita pula bahang ni.
Kalau tak betul sungguh dia baca, kalau kita berasa pandai daripada dia, panggil molek. Tok Imam learning ni payah nak cari. Pasal apa? Dia tidak ada kekuatan diri macam orang dulu. Orang dulu ilmu mungkin tidak setinggi Tok Imam sekarang. Tok Imam dulu ni dia mungkin dia taklah tinggi belajar Mesir ke Syria, Jordan, Madinah. Tapi bila dia pakai asa, jangan. Kita tengok dulu masa kecil-kecil Tok Bilal, Tok Imam nak cakap seru. Nak kata pun seru. Dia ada karisma. Sebab tu orang kata Gajah Rimau pun ia kira khidmat. Learning orang muda kadang Tok Imam kena kritik sikit. Bukan sikit lah. Kadang-kadang orang kata parok kok, rasa sedih. Lemah kekuatan diri, lemah. Lepas tu ngajuk. Bukan senang. Kita tengok banyak masjid-masjid jawatan kuasa kritik imam, apa semua ni, imam ngajuk lari. Sebab apa? Sebab ginilah. Maknanya tersebor. Baiklah panggil Tok Imam tu, kabur kat mana dia dak betul. Apa ni, Ibila dak betul. Tegur molek, cakap molek. Kalau attack dia pun ngajuk, bawa lari. Serang dia pun ngundur. Sebab mungkin ada pekerjaan lain lagi nak buat. Kalau imam ni ialah imam-imam yang terlatih. Imam-imam masjid negeri macam masjid kita, masjid mana-mana masjid besar, imam terlatih yang dihantar oleh Maidan dan sebagainya, dihantar untuk jadi imam situ. Masjid-masjid kampung ni maksud saya. Masjid-masjid kampung. Kadang-kadang hok jenis lidah kerah. Nampak mana tau? Betul lah molek. Ada bacaan leweh ke benda ke macam-macam. Bila kita pergi masjid kecil-kecil, surah kecil-kecil kampung ni, kadang-kadang sebab tu ada surah mati, tak ada Tok Imam, tak ada Tok Bilal. Pasal gitu lah. Pasal serang. Kawan ni khidmat dah. Bukan senang. Banyak orang tak sanggup Tok Imam, nak pergi jalan payah. Cuti sekolah orang boleh pergi sampai Thailand, Indonesia, apa mana. Kita Zuhur kena mari, Asar kena mari. Anak-anak biru muka nak marah. Perempuan kita pun catu nak marah. Pasal apa? Tak nak gerak. Jadi kena bertimbang. Kena bertimbang cara kita nak tegur tadi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ghafur, mengampunkan dosa-dosa besar. Jadi Ar-Rahim itu ampun dengan, kita bincang dulu tapi kita ulang balik. Nak suruh dekat faham, bukan tafsir ni, nak suruh dekat faham. Kita zaman muda berakhir buat sakit hati Pak Mak. Pak Mak ni sebelah umur kita. Zaman tu zaman Honda Butinaka. Butinaka Honda kan benda. Honda Butinaka, perih semua motor. Anak dia kejut semua, marah semua. Tua-tua ni berasa isah nak pergi minta maaf dengan Pak Mak. Pak Mak minta maaf dulu zaman-zaman muda perih motor Butinaka semua. Banyak hati Pak Mak. Tak apa aku maaf. Mana kita rasa? Maaf tapi tak ada kasih sayang. Maaf. Aku maaf. Pergi kamu, tak tengok mukamu. Mana kita? Maaf dah, tapi tak ada kasih sayang. Kenapa digandingkan Ghafurur Rahim? Apung dah, tapi kasih sayang. Besarnya Allah Ta'ala. Dah lah lawang dia. Dah lah pakai nikmat dia, buat langgar pakai nikmat dia. Buat benda yang dia marah pula. Imam Ghazali kata, ni tangan, kaki, mata ni nikmat Tuhan. Kalau kita gunakan untuk perkara yang dilarang, maka kita ni macam ibarat kita lawang Tuhan pula. Kufur nikmat kita. Kita beri orang mari lumah punya pisang, kita beri pisang nyetebah pisang kita. Mana? Kita beri pisang dah, beri parang dah. Dia ambil parang kita, nyetebah habis pisang kita. Kita memang nak marah. Parang-parang kita dah beri dah, dia tebah pula. Pinjam bank kita akak barang, balik kepek habis, langgar dengan terawa. Memang kita marah.
gitu. Jadi nak kabarnya bahawa Ghafur memaaf, mengampuni. Tapi Tuhan tu Allah Subhanahu Wa Taala dia ampun dengan macam mana? Ampunan dia dengan kasih sayang. Dia ampun kita tu dengan kasih sayang. Dengan rahmat dia, dengan kasih sayang dia. Dah apalah kalau Pak Mak kata dah apalah, lepas tu lepaslah. Dah. Hamba dah ambil hati sikit. Hamba tahu dah mu dulu ni kepala otak masuk air. Zaman muda kepala otak masuk air. Orang kampung ni tahu dah motor utilaka mu tu memang mesti bangok mu. Hamba dah tak masalah dah. Dia peluk-peluk kita. Allah dah apa dah. Dulu memang nak marah kata. Dan ni tak ada benda dah. Dah. Dulu kalau ambedang bercecang dah Honda utilaka tu. Gitu. Nah, jadi lain sikit. Lain. Kalau maaf, maaf. Dia maaf dah. Tak ada benda. Dah. Maaf dah. Tapi tidak dengan kasih sayang. Allah tidak begitu. Allah mengampuni dosa kita dengan penuh kasih sayang. Seperti mana kita tengok orang yang balah dengan mak dia lama tak balik, tiba-tiba balik, mak dia boleh terima dia. Anak belum tentu. Anak boleh tentu, tapi mak, ayah belum tentu. Ayah kadang marah anak tak mau tengok dah. Tapi mak macam mana pun kita eret-eret 3 selendar pun dia tetap terima balik. Minta maaf, dia terima balik. Dah. Pasal dia 9 bulan rohok, waktu melahirkan pula anak dia. Dia tetap maaf. Jadi sebab tu perkataan rahmah, rahim tu daripada perkataan rahmah. Rahim itu sifat Allah Maha mengasihani, daripada rahmah. Rahmah kasih sayang. Perkataan rahmah itu ambil daripada perkataan peranakan. Rahim ibu, rahim. Bukan tak ada je. Rahim. Rahim bukan rahim. Tu nama Tuhan. Rahim ibu ni. Jadi mak ni bila dia mengandungkan anak dia, adanya kesan-kesan kasih sayang tu. Asarir rahmah. Kesan kasih sayang. Kalau dia berakhir makan cikedih, marambang sekali, masa mengandung tak makan. Bukan sebab dia, sebab anak dia. Kaki anak benak lah orang kata makan cikedih. Tak makan dia masa mengandung. Sebelum mengandung bahan belaka. Jadi kasih dia kepada janin dia tu. Berat jalan, eret perut, dah bangun juga masuk. Rohok kasih dia pada janin dia tu. Gegar takut dah. Gegar sikit pun takut dah. Kasih. Dah. Ayah pun sayang juga kan anak. Dah. Anak nangis, jangan kacaulah, biarlah dia nangis. Mak gerak bangun tolong tengok nangis buat susu dah. Bangun tengok anak tu nangis tu. Tak apalah, yang nangis nak besar tu. Sayang juga ada. Sayang. Dah, dia nak besar tu nangis. Kalau tak nangis susah pula kita senyap gitu. Dah. Sebab tu kalau belah luar kan, dia cuti hari Ahad dah. Dia macam Bilal lah. Bilal ni kena apa dia? Kena tindih dengan batu. Di perut. Jadi kena seksa oleh Quraisy. Apabila kata masa kena seksa tu, ahadun ahad. Tuhan yang satu, Tuhan satu. Jadi orang-orang belah luar dia cuti hari Ahad, bila dia tidur sehari ni, bila orang puan dia gerak tu tengok anak, ahad. Dia kata ahad. Ni hari Ahad ni, nak rehat ni. Ahad. Itu kita faham kenapa Ghafur Rahim. Ghafurur Rahim. Mengampuni dengan penuh kasih sayang. Fa iza qadaytum manasikakum fazkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadah haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah
dengan membesarkannya bagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut dan memuji-muji datuk nenek moyang kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih tinggi daripada itu. Dalam pada itu ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Ini orang-orang yang diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat. Faiza qadaitum manasikakum. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan ibadah haji, manasikakum, haji, maka hendaklah kamu menyebut fazkurullaha ka zikrikum abaakum. Maka hendaklah kamu menyebut-nyebut nama Allah dan mengingati Allah sebagaimana dahulu kamu menyebut-nyebut memuji-muji datuk nenek moyang kamu. Jadi zaman jahiliah apabila mereka melakukan ibadah haji, mereka menyebut-nyebut nama ni, bangga dengan tok nenek. Tu kan, dia sebut-sebut nama ayah dia, sebut-sebut nama tok ki dia, Pok Mak Mata Merah ke, Gesta Kapal Dusung, dia sebut belaka. Dia sebut nama-nama tu. Tapi dalam bila telah diislamkan ibadah haji tadi, sa'i tadi daripada Safa dengan Marwah, bukan lagi daripada patung itu kepada patung berhala ini, diislamkan balik. Allah menurunkan bagaimana kaedah manasik haji tadi. Maka pada musim haji tadi, selepas selesai ibadah haji itu, banyakkanlah diperintahkan supaya mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana mereka tadi pada jahiliah, zaman jahiliah, sebut-sebut nama nenek moyang. Satu benda yang berlaku di zaman jahiliah ni, mereka berbangga dengan tok nenek, kehebatan tok nenek mereka sebut-sebut. Padahal kalau kita tengok bahawa bukan semua bahawa sebenarnya yang memberi kemuliaan tadi bukanlah nenek moyang, tetapi lebih kepada anak pinak. Orang tadi dia keturunan yang baik. Apabila anak dia mari melakukan keburukan, maka rosak keturunan dia. Dia orang baik apa semua, anak dia penuh, maka kemuliaan dia jatuh. Tapi orang yang pada dasarnya pada muda ni rosak apa semua, tiba-tiba anak dia jadi baik, maka dengan dia pun jadi baik. Dia muliakan nama dia, dia bersihkan nama dia. Jadi sebab tu orang Arab kata mulianya Adnan kerana Muhammad. Mulianya Adnan, cucu keturunan Nabi tadi, kerana Muhammad. Bukan kerana Adnan tadi Muhammad mulia. Tidak, Nabi Muhammad SAW, kerana Nabi Muhammad mulianya Adnan. Saya lupa syair tu. Mungkin saya cek balik minggu akan datang, saya panjang, panjang sikit dalam 3 rakaat syair Arab tu. Tapi akhirnya disebut bukanlah mulianya Adnan tu kerana Adnan, tapi mulianya Adnan kerana Nabi Muhammad, kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak keturunan yang baik rosak kerana anak pinak. Tapi ada orang yang asal keturunan dia, contoh Kublai Khan. Kublai Khan, anak tok nenek dia tu memang jahat. Genghis Khan bunuh orang ni. Khan bunuh orang apa semua. Akhirnya anak dia masuk Islam, jadi pemerintah Islam dan sebagainya. Jadi habis keburukan tok nenek dia habis. Yang orang tengok akhirnya menjadi pemerintah Islam. Dan akhirnya Khan ni tidak lagi budak. Sampai sekarang pun keturunan Khan ni
sama ada dia tu Sunni ataupun Syiah, tapi dia tak ada khang tadi, mari siapa jadi keturunan orang Buddha, nama khang tak ada dah. Ataupun orang Bahai, orang di sebelah Mongol tu Bahai, agama dia tak ada dah khang-khang ni, habis jadi Islam habis dah. Sama ada dia patuh dak aja orang tak tahulah. Tu terserah dia, tapi dia secara zahir dia sudah jadi keturunan khang tadi, keturunan Islam habis dah. Jadi kadang-kadang kita tengok di Pakistan khang-khang ni orang yang orang alim pun ada nama khang. Al-Khani tu khang lah. Khang, keturunan khang. Asal dia Genghis Khan. Dah. Tapi ni gitu. Kalau kita tengok, kalau dalam cerita orang Melayu, dia cerita cucu Datuk Merah. Cucu Datuk Merah. Cucu Datuk Merah ni, Datuk Merah ni seorang pendekar. Kalau tak silap saya, Datuk Merah ni kisah di Terengganu juga, kalau tak silap saya lah. Dah. Tapi anak cucu dia ni, masa Datuk Merah ada, dia tak belajar silat, dia tak belajar pertahankan diri. Dia bangga ke toki dia. Orang nak barang dia kata, aku cucu Datuk Merah ni, orang pun tembul lagi. Tak boleh main ni, mari toki dia patah riak gitu. Asal orang nak dia kacau orang ke benda, dia kata, aku cucu Datuk Merah ni. Besar-besar tak pandai pertahan diri, tak pandai berlawang, tak pandai ni lah bersilat. Jadi pandai benda apa? Belaga ayam. Kat kita dulu orang tua cerita dalam kota dulu lah. Belaga ayam lah kota. Tahu berapa puluhan pun tak awal. Saya pun tak dah. Zaman tak nyang, zaman dulu dah. Zaman benda 18 lebih ke berapa tak tahulah, dekat Politeknik kota tu dah. Belaga ayam lah kota tu. Dah lama tak tahulah bila. Maknanya lah kali dia ni jadi benda, jadi tukang belaga ayam. Tak jadi. Lepas tu belaga ayam kalah lari orang Bahang. Dia kata aku cucu Datuk Merah ni. Tak heran dia. Datuk Merah lama dah mati. Orang apa Bahang ni. Tak. Lepas tu belawang-belawang pula kalah lari pula orang Bahang pula. Aku cucu Datuk Merah ni. Dah heran apa? Datuk Merah mana ada dah Datuk Merah. Gitu ceritanya. Tak guna berbangga dengan orang lepas. Tapi kalau diberikan keturunan yang lepas, apa ni, Datuk nenek yang baik, alhamdulillah. Tapi tinggal lagi macam mana kita sekarang. Kita kata kita daripada keturunan yang baik, tapi kita buat beza dengan keturunan kita. Jadi memalukan keturunan pula. Jadi kadang-kadang anak tadilah. Jadi bukannya memuji anak tadi boleh memuliakan ayah dia. Tapi kalau kita sebut benda lepas tadi tidak ada guna, benda tu sudah lepas. Au asyadda zikra, atau mengingati lebih daripada ingat kepada mak ayah kamu lagi. Ingat kepada tok nenek kamu lagi. Lebih kena ingat kepada Allah. Dan di antara manusia yang berdoa berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Minta kebaikan di dunia saja. Tapi akhirat tak ada bau sekepai. Nak minta kebaikan di dunia saja. Dunia ni daripada mengikut setengah pandangan ahli bahasa, kata daripada kalimah dana, iaitu rendah. Bila dibandingkan dengan akhirat, dia jadi rendah. Dana. Ada ulama bahasa sebut daripada dana, dunia ni maknanya dekat. Ia dekat dengan pengalaman kita. Kita sentuh dia, kita hidu dia, kita tengok dia, kita rasa dia. Itu dunia. Sehingga kan, oleh kerana dekat dia dengan pengalaman kita ni, rasa jauh akhirat. Bila akhirat? Tak teringat sama. Itu dunia. Jadi setengah orang, dia minta kebaikan di dunia saja, tapi tidak ada bahagian dia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka tidak ada sedikit pun baginya di akhirat. Jangan berhenti situ. Kita kena masuk ayat lain. Kalau tidak tergantung. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Ini baru betul mitok belaka. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Dan sebahagian mereka mengatakan bahawa, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Maknanya mitok dua-dua, kebaikan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau diutamakan akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik, lebih besar, lebih mulia daripada dunia. Ula itu yang terdahulu, yang dunia ini. Nah, maka mitok dua-dua itu. Mitok kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa qina azabannar, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Jadi setengah ulama maka kaedah dar'u mafasid khairu minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kerana itu kita kena mitok jauhkan diri daripada neraka terdahulu, terutama daripada mitok syurga. Mitok hilang nyakit dulu, lebih aula daripada mitok sihat. Mitok berobat. Gitu. Gitu. Sebab tu kita kena mitok jauh api neraka. Masa pun dah banyak, jadi kita cerita sikit. Di tanah air kita ni ada orang kita tengok ada seorang alim tu, dia dijemput kepada di rumah seorang pemerintah. Kemudian pemerintah tadi buat satu besar majlis. Minta Tok Guru doa, Tok Guru. Ni majlis anak kahwin ni. Tok Guru tu buat kat tangan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Marah. Apa doa benda tu je. Kita panggil orang ramai ni majlis besar. Lepas tu jawab dia kau ni, dah tak apalah, tuan marah tak apalah. Saya bayar balik. Sampai mati pun tak apa, saya bayar balik majlis tuan ni berapa habis. Tapi doa saya kepada tuan daripada dunia sampai akhirat, berapa tuan nak bayar. Jadi baru faham. Pemerintah tadi faham bahawa mufti tadi doa gitu tu sebab kebaikan dunia akhirat ni sebut belaka. Jadi cerita ni kita sambung minggu depan lah. Sebab minggu mendatang, minggu depan pun saya rasa tak boleh ada di luar kawasan juga. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu yang mendatang. Aku qauli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.